A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahidil ahad al-fardu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. InsyaAllah kita akan sambung menginjang kita. Tuan Guru Bapa pun dah masuk. Dengan ini saya mau persilakan Tuan Guru Bapa Zulkifli bin Tayyib untuk sampaikan kuliah kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Guru Bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وأسرع تنفعنا وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita sambung di mana Ustaz? Baris ke-10 dan iaitu perkara yang dijanji dengan diberi pahala. Baris ke-10 daripada atas. Iaitu perkara yang dijanji dengan seksa kerana berdosa. Tak, atas sikit. Iaitu perkara yang dijanji dengan diberi pahala. Daripada 10 atas. Saya tak jelas. Semua jelas tak? Semua jelas tak Ustaz Adi? Kita sambung pada dan yang kedua. Ya. Dan yang kedua, perkara yang dituntut daripada kita membuatnya sebagai tuntut sunat. Dan iaitu perkara yang dijanji
dan iaitu perkara yang dijanji dengan diberi pahala kerana membuatnya, kerana Allah Ta'ala, dan tiada berdosa pada meninggalnya. Dan yang kedua, daripada perkara-perkara yang dituntut daripada kita membuat. Sebab daripada dulu bahawasanya perkara yang dituntut akan kita membuat itu terbagi kepada dua bagai. Terbagi kepada dua bagai. Bagai pertama dinamakan tuntutan wajib. Maka di sini perkara yang dituntut disuruh kita buat. Tetapi masuk dalam bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ialah perkara yang dituntut disuruh daripada kita membuatnya. Dituntutkan kita untuk membuatnya. Tapi tuntutan itu tuntutan sebagai tuntut sunnah, bukan tuntutan wajib. Tuntutan itu tuntutan sunnah. Jadi maknanya bahagian yang kedua ialah perkara yang sunnah. Sunnah tu perkara yang sunnah tu apa dia? Iaitu yang kedua, perkara yang dijanji, yakni yang menjanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang dijanji, yang menjanjikan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ni Allah Ta'ala ada berjanji dengan kita hamba, janji dengan memberi pahala. Tuhan janji nak beri pahala. Tuhan janji, Tuhan buat ikatan janji nak memberi pahala. Tapi syarat beri pahala kerana membuatnya buat perkara tadi. Tuhan janji nak beri pahala, tapi beri pahala atas membuat, kerana membuat. Kait lagi, syarat lagi, membuat itu bukan semata-mata membuat Tuhan beri pahala. Sungguh Tuhan janji nak beri pahala kalau kita buat. Apabila kita buat, Tuhan nak beri pahala ke tidak tu tengok sekali lagi kerana Allah Ta'ala. Membuat kerana Allah Ta'ala. Maknanya ikhlas. Jadi Tuhan betullah sungguhlah Allah Ta'ala itu menjanji nak beri pahala kalau kita buat. Tapi beri pahala itu atas syarat kerana Allah. Atas syarat kerana Allah. Buatan itu kerana Allah, bukan kerana lain. Maknanya ikhlas kepada Allah, bukan kerana yang lain. Dengan maknanya kalau seorang itu dia buat dia buat tetapi tidak tetapi tidak ada ikhlas, tidak ada kerana Allah, maka perbuatan itu tidak diberi pahala juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata buat diberi pahala, semata-mata apabila buat diberi pahala, apabila buat itu diberi pahala, bukan begitu dah. Bahkan Allah Ta'ala tilik di dalam hati kita sekali lagi bahawasanya adakah kita buat kerana dia atau tidak. Sebabnya kalau kita buat kerana dia, buat untuk dia, ambil pahala daripada dia. Kalau
buat bukan kerana dia, kenapa dia nak gaji kita? Sebab kita buat kerana dia, dia sepatut dia gajilah kita. Dia beri balasan, beri pahala pada kita. Tapi kalau kita buat kerana yang lain, tak sepatut kita nak minta pahala pada dia. Kan? Tak sepatut nak minta pahala. Kita buat, kita sembahyang masalah. Seorang tu dia sembahyang sunat masalah. Tapi kerana nak dapat kepujian daripada sama-sama manusia, maka tak sakut dengan Allah Ta'ala. Pada maknanya Allah Ta'ala katanya, buat kerana yang lain, kenapa ada minta pahala daripada aku? Buat kerana yang lain, minta pahala daripada yang lain, minta balasan daripada yang lain. Jadi maknanya semata-mata buat itu belum tentu nak dapat pahala. Ada ikhlas, ada kerana Allah, tentulah Allah Ta'ala beri pahala. Dan tiada berdosa pada meninggalnya. Dan tiada berdosa pada meninggalnya. Maknanya tak buat tu tak berdosa. Tak buat itu tidak berdosa. Itu dikatakan benda yang sunat. Dengan sebab benda-benda yang sunat ini benda yang disuruhkan kita, tapi suruh sebagai tutup yang tidak putus. Adapun wajib, suruhan dianya, tutupan dianya, tutupan yang putus. Sebab tu kalau tak buat memang berdosa. Kalau tak buat memang berdosa. Adapun di sini pada sunat, kalau tak buat tak berdosa. Kita cuba buat perbezaan di antara wajib dengan sunat. Wajib dan sunat tempat serupa di mana? Sama-sama tuntutan membuat. Sama-sama tuntutan membuat. Wajib masuk dalam perkara yang disuruh buat. Sunat gitu juga masuk di dalam perkara yang disuruh buat. Di situ berfungsi bersamaan wajib dan sunat. Pilih kepada semata-mata wajib perkara yang disuruh buat, ditutup buat. Sunat pun perkara yang ditutup, yang disuruh buat juga. Tetapi tempat berbezanya, wajib tutupan dia ialah tutupan yang kemas, yang kejap, yang putus. Macam mana pun kena buat. Adapun sunat, tutupan dia tu tidak putus. Sebab itulah dengan sebab tutupan pada wajib, tutupan yang putus, tutupan pada sunat, tutupan yang tak putus. Lalu itulah apabila tilik pada yang wajib, kalau tak buat tu jadi berdosa. Kalau tak buat tu jadi berdosa sebab tutupan dia tutupan yang putus. Macam mana pun kena buat. Kalau tak buat berdosa. Adapun tutupan sunat, tutupan dia tu tidak putus. Tidak terit, tidak kena-kena. Sebab tu kalau tak buat dia tidak berdosa. Ya, kalau tak buat tidak berdosa. Itu kalau sunat. Maka lagi pulanya perkara yang wajib itu sekiranya kalau kita buat pula. Tadi itu perkara yang wajib kalau tinggal berdosa, benda sunat kalau tinggal tak berdosa. Lepas tu masalah balik buat, sebelah balik buat pula. Sebelah balik buat pulanya perkara yang wajib. Sekiranya kalau seorang itu membuat semata-mata membuat dengan secara menggugurkan fardu, dengan secara sepenuhkan syarat dan rukun,
perkara yang wajib apabila dilakukan, ditunaikan, dibuatkan dengan secara menggugurkan fardu, yakni dengan secara muspenuhkan syarat dan rukun, maka lepas daripada tuntutan. Lepas daripada tuntutan. Lepas daripada berdosa tidak buat. Dah panggil katanya kita dah membuat. Lepas daripada berdosa. Lepas tu soal nak dapat pahala ke tidak, itu soal ikhlas ke tidak. Itu perkara yang wajib. Semata-mata kita buat sepenuhkan syarat, sepenuhkan rukun, maka lepas daripada tuntutan. Tak berdosa, pahala dapat ke tidak, itu tanyalah, tanya baliklah, ada ikhlas ke tidak, kerana Allah ke tidak. Jadi apabila benda wajib kita buat dengan secara sepenuh syarat dan rukun, maka lepas daripada tuntutan, tekanan, suruhan saya itu dapat. Adapun perkara yang sunat, apabila seorang itu buat dengan secara ikhlas, maka dia beri pahala. Apabila dibuat dengan secara ikhlas, maka dia beri pahala. Tetapi kalau dia membuat tetapi tidak ikhlas, tidak kerana Allah, maka tak dapat pahala. Buat dengan tak buat itu sama. Buat dengan tidak membuat, kalau tak ikhlas, itu sama. Sama. Sama di antara buat dengan tidak buat. Kalau tidak ada ikhlas, dia tak sama dengan wajib. Wajib kalau tak buat langsung itu berdosa. Tapi kalau membuat dengan secara ikhlas, lepas pada dosa, serta dapat pahala. Benda wajib kalau tak buat langsung, maka berdosa kerana tak buat. Tetapi kalau membuat, maka itu kalau membuat paling kurangnya lepas daripada tuntutan. Apabila seorang itu membuat dengan secara memenuhi syarat dan rukun, paling kurangnya lepas daripada tuntutan. Pahala dapat ke tidak, itu sama. Ikhlas ke tidak. Itu dia. Itu dua perkara yang masuk di bawah tuntutan syarak. Ialah perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Dan perkara yang ditegahkan kita daripadanya itu pun dua bahagian. Dan perkara yang ditegahkan kita, tegah oleh Allah Ta'ala akan kita daripadanya, daripada perkara-perkara, daripada perbuatan, itu pun dua bahagian juga. Itu pun dua bahagian juga. Sebagaimana perkara yang ditutup membuat ada dua bahagian, perkara yang ditegakkan itu pun ada dua bahagian juga. Mana dia? Pertama daripada dua bahagian, perkara yang ditegakkan kita daripadanya. Ditegak, dilarangkan kita daripadanya, daripada perkara itu. Tapi tegahan itu sebagai tegah haram, jadi tegah yang putus. Sebagai tegah haram, yakni tegahan putus. Ditegak, dilarangkan kita daripada membuat perkara itu. Dilarang itu sebagai larang yang putus. Tak ada jalan langsung kita nak buat. Dengan maknanya berdosa. Kalau buat berdosa. Kalau buat berdosa. Sebab dia putus. Jangan sama sekali.
iaitu perkara yang ditegakkan kita daripadanya sebagai tegak haram, perkara yang dijanji dengan berdosa kita dengan dia dan diberi pahala dengan pantang kita daripadanya kerana Allah Ta'ala. Itu perkara yang haram. Ialah perkara yang dijanji, yang berjanji oleh Allah Ta'ala dengan berdosa kita dengan dia. Dengan berdosa, dengan diseksakan kita orang mukallaf. Dengan dia, dengan sebab mengerjakan dia, dengan sebab membuatkan dia. Dengan dia, yakni dengan sebab membuatkan dia, dengan sebab mengerjakan dia. Allah Ta'ala janji nak seksa, nak ma'asab. Allah Ta'ala berjanji memberi dosa. Allah Ta'ala janji berdosa. Berdosa, apabila berdosa tu sepatut diseksa lah. Perkara ni jadi berdosa kita. Mudah katanya perkara ni jadi berdosa kita orang mukallaf dengan dia, dengan sebab mengerjakan dia, dengan sebab membuatkan dia. Kalau orang mukallaf membuatkan dia, maka jadi berdosa. Apabila jadi berdosa, sepatut disiksa. Sebab itu dikatakan larang sebagai larang yang putus. Apabila buat, tentulah berdosa. Apabila berdosa, tentulah sepatut disiksa. Itu kalau buat. Kalau kita tak buat, benda itu dilarang sebagai larang haram putus, tapi kita tak buat. Apabila tak buat, maknanya sepakat dengan larang kan. Dia larang, kita tak buat. Kalau kata dia larang, kita membuat, itu menyalahi. Apabila menyalahi, itulah sepatut disiksa. Adapun di sini dia larang, kita pun tak buat. Apabila tak buat tu dapat pahala ke tidak, itu belum tentu. Tidak buat benda yang haram. Maka katanya, dan diberi pahala dengan pantang kita daripadanya. Dan diberi pahala dengan pantang kita orang mukallaf. Daripada perkara tadi. Perkara yang dijanji. Pantang maknanya tinggal, tak buat. Diberi pahala dengan pantang. Ini sebab pantang kita daripadanya. Sebab tidak buat. Dengan pantang, dengan sebab tidak buat. Tapi tak buat pantang tadi tu kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala. Pantang kerana Allah Ta'ala. Dia pantangan kita. Pantangan. Tengok. Kalau orang sakit masalah. Kalau orang itu jatuh dalam sakit. Banyak daripada makanan dan yang dia pantang. Banyak daripada makanan yang dia pantang. Tapi pantang dia tu bukan kerana Allah. Kerana nak bagi menyembuhkan penyakit. Pantang dia tinggal dia
setengah tu patang apa dia, daging masalah. Maka patang oleh seorang akan daging itu akan benda yang lemah-lemah, itu bukan kerana tak hantar, bukan kerana apa, kerana penyakit. Kalau tak sebab dengan penyakit, maka dia makan, dia tak pantang. Maka ni sebuah benda yang diharam. Contohnya apa dia? Berjudi. Berjudi, kita tidak berjudi. Kita tidak membuatkan akan perbuatan judi, kita tak buat. Minum benda mabuk, makan benda mabuk, kita tidak membuat. Kita tak makan makanan yang memabuk, kita tidak minum minuman yang memabuk. Maka semata-mata tidak membuat akan perkara yang dilarang sebagai larang haram tadi itu, maka dah lepas kita daripada sakutan dengan benar. Semata-mata tidak buat. Tapi tak buat tu kerana apa? Itu lain kira. Semata-mata kita tak buat. Dilarangkan kita daripada berzina. Tak berzina kita pun. Dilarangkan kita daripada minum arak. Kita pun tak minum arak. Dilarangkan kita daripada berjudi, kita pun tak berjudi. Dilarang kita daripada bercuri, maka kita pun tak bercuri. Tak pernah berlaku curi pada kita. Maka semata-mata tak buat perkara yang diharam itu, dah lepas kita daripada sakutan benar. Dah lepas kita daripada dosa dengan sebab membuat. Tak ada dosa sebab minum arak, tak ada lagi kita sebab kita tak pernah minum arak. Tak ada lagi kita ni dosa berzina sebab kita tak pernah berzina. Tak ada lagi kita ni dosa berjudi sebab kita tak pernah berjudi. Artinya setengah tu dah taubat dah. Semata-mata tidak sentuh, tidak membuat. Itu lepas dah sakutan kita daripada benar. Maknanya lepas dah kita daripada berdosa dengan sebab mengerjakan benar. Tetapi tak buat kita benda yang haram itu nak dapat pahala atau tidak, maka di sinilah dia katanya dan diberi pahala dengan sebab kita pantang. Tapi dengan sebab kita pantang itu, pantang tu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Contohnya seorang itu dia kaki judi. Seorang itu kaki judi. Tetapi dalam bulan ni dia tidak ada duit untuk nak pergi berjudi. Nak pergi masuk kasino untuk berjudi, dia tak ada PT, tak ada duit. Maka dia pun tak berjudi. Maka tak berjudi, tapi dalam hati dia tu sangat nak kepada berjudi. Sangat minat. Sangat suka nak sangat dia. Tetapi sayangnya duit tidak ada. Maka kalau tanya lepas ke tidak dia daripada berdosa, dah lepas daripada berdosa. Dosa membuatkan perbuatan judi dah lepas. Tapi dapat pahala ke tidak, dengan sebab dia tak berjudi, maka tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia pantang, dia tak berjudi itu bukan kerana Allah, kerana tidak ada duit. Contohnya seorang itu dia nak minum arak. nak minum arak, tiba-tiba pergi beli kat kedai itu, kedai tak ada, tidak ada dia jual. Tanya di situ tak ada dia jual, tanya di sini tidak ada jual. Maka dia pun tak minum arak. Maka dia pun tak minum arak. Tak minum arak itu kerana apa dia? Kerana tidak ada arak untuk nak minum. Kerana apa dia? Kerana tidak ada arak untuk yang boleh meminum. Maka soalnya lepas ke tidak dia daripada
sakut dan haram, lepas ke tidak dia tu daripada dosa, memang dah lepas. Lepaslah dia tu pada hari itu, lepas daripada dosa minum arak. Tetapi dapat pahala ke tidak dia tak minum arak pada hari itu, maka jawabnya tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia tak minum arak bukan kerana Allah, kerana tak ada arak yang dijual. Maka itu itulah contohnya. Itulah contohnya perkara yang diharam semata-mata tidak buat. Perkara yang haram itu dah lepas daripada tutup sakut dan haram. Maknanya dah lepas pada berdosa. Tetapi dengan tak buat itu adakah dapat pahala, itu kena tengok. Kita tak buat tu kerana Allah ke kerana yang lain. Ada juga setengah orang tu dia tak buat dengan sebab dia tak meminat. Ini dia tak meminat kepada judi. Dia tak meminat kepada judi. Maka tentulah tak berdosa dia tu dengan sebab judi. Tapi nak dapat pahala tu, tu kena tengok dia tu tinggal judi tu tak judi kerana Allah ke kerana semata-mata dia tak suka, dia tak meminat. Tu kena tengok. Tetapi kalau kita ni, kalau kita katanya seorang itu dia suka, suka kepada judi, ada ingin, ada suka, minat jugalah kepada judi itu, tetapi dia tinggalkan judi, tak judi, semenjak umur dia tak judi, tapi suka, ingin kepada judi kerana larangan Allah. Kalau tak sebab dengan larangan Allah, dia dah judi. Minum arak pun gitu juga. Kalau tak sebab dengan larangan Allah, dia dah minum. Kalau tak sebab dengan larangan Allah, dia dah minum. Dia nak cuba juga sekali minum. Judi, dia nak cuba juga sekali berjudi. Zina pun dia nak cuba juga berzina sekali berzina. Tetapi dia putuslah hati katanya, dia tak akan buat. Zina dia tak akan buat. Minum arak dia tak akan minum. Judi dia tak akan judi. Sebab apa? Sebab itu larangan Allah Ta'ala. Jadi dia tak judi kerana benda sebab judi itu perkara yang dilarang. Taat kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala larang, dia pendak. Maka itu boleh pahala. Sebab apa? Sebab dia tinggal, dia tak buat tu kerana taat. Kerana taat pada Allah. Kenapa dia tak judi? Kerana taat. Bukan kerana tak minat. Nak jadi katanya pantang itu tinggal tak buat benda haram tu kerana taat pada Allah. Bukan kerana yang lain. Itu syarat bagi nak dapat pahala. Tapi yang paling kurangnya semata-mata orang itu tak buat tu dah lepas pada dosa. Walaupun tak buat dia dengan sebab tidak ada kesempatan ke atau dengan sebab tak meminat ke masalah, janji dia tak buat dan lepas daripada dosa. Dan yang kedua daripada perkara yang ditegahkan kita daripadanya, tegah karah. Yang kedua perkara yang ditegahkan kita daripadanya, daripada perkara dilarang ditegahkan kita daripada membuahkannya itu, tapi tegah tu sebagai tegah karah.
Bapa hilang apa? Okey, sekejap nak suruh Baba masuk balik. Maaf. Internet putus. Dan yang kedua, perkara yang ditegahkan kita daripadanya tegah karahah. Dilarangkan kita, ditegahkan kita sebagai tegahan karahah. Kita terkenal dengan katanya perkara yang makruh, iaitu perkara yang dijanji dengan beri pahala kerana pantang kita daripadanya kerana Allah, dan tiada berdosa dengan dia. Iaitu perkara yang ditegahkan kita daripadanya sebagai tegah karahah, tegah makruh, perkara yang dijanji dengan diberi pahala. Tuhan janji nak beri pahala. Janji nak beri pahala tu kerana pantang kita daripadanya, kerana kita tak buat. Kerana kita tak buat akan perkara itu. Kita tinggal, kita tak buat. Tapi pantang yang nak dapat pahala tadi itu pantang kerana Allah. Asal menghuraikan pada bab haram tadi. Pantang itu pantang kerana Allah. Tinggal itu, tak buat itu kerana Allah, bukan kerana tak meminat, tak suka. Bukan itu. Kerana Allah. Dan tiada berdosa dengan dia. Jadi tiada berdosa dengan sebab mengerjakan dia atau dengan sebab membuatkan dia. Kalau buat, kalau silap lagi buat, kalau salah lagi buat, kalau ada lagi buat, maka tak berdosa. Maka tidak berdosa kalau buat. Maka ini ada banyak soalan, katanya apa faedah larang karahah, larangan makruh, apa faedah kalau buat tak berdosa? Apa faedah duk larang? Apa faedah melarangnya? Larang kalau buat tidak ada tindakan, tidak ada dosa. Memanglah kalau tilik kepada dendaan, memang dia tidak ada dendaan. Tetapi faedah daripada larangan karahah, larangan makruh, ini dia tak zahir sebelah balik buat. Dia sama dengan tak buat. Kalau tilik pada berdosa atau tak berdosa, tapi dia zahir sebelah balik taat ke tidak. Larangan makruh memang apabila dilarang sepatut kita taat. Taat akan larangan dengan segala tak buat. Tak buat kerana Allah dapat pahala. Itu tempat faedah daripada larang karahah, nak mendapatkan pahala bagi mereka yang tidak mengerjakan akan perkara yang makruh kerana Allah. Itu faedahnya. Sebab kalau tilik sebelah balik buat, ia tak berdosa. Ia tak semacam benda yang diharam. Berdosa dengan sebab dia buat. Tetapi sini kalau buat tak berdosa. Maka faedah dia nak menzahirkan taatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun larang tidak kejap, tidak kemas, tidak putus, tapi larangan Allah, maka kita pun tidak buat akan larangan itu.
Kerana Allah kita pun pantang, kita pun tak buat akan perkara yang dilarang itu kerana Allah. Maka dapat pahala kita. Maka dapat pahala kita dengan sebab ada. Jadi maknanya daripada semua perkara yang wajib, perkara yang sunat, perkara yang haram, perkara yang makruh, ada jalan nak dapat pahala semua. Janji taat. Ada taat. Tuhan suruh, suruhan wajib. Kita buat dengan secara ikhlas. Memang dapat pahala. Perkara sunat. Disuruh sebagai suruhan yang tidak putus. Kita pun buat juga. Kita taat juga. Kita pun buat juga. Dengan secara ikhlas. Dapat pahala. Perkara yang diharam. Perkara yang diharam. Dilarangkan kita dengan secara larangan yang putus. Kita pun tak buat akan perkara yang dilarang itu. Kita tak buat, tidak masuk dekat. Kita tak buat akan perkara itu. Ingat katanya Tuhan larang. Tuhan suruh kita menjauhi. Maka kita tidak buat walaupun ke mana-mana sekalipun kita tak buat. Ingat katanya perkara ni larangan Allah Ta'ala. Adakah kita meminat ke tak meminat, suka ke tak suka, tak ada kira di situ. Jadi ingat dah hati katanya, judi aku tak judi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala melarang. Sebab Allah Ta'ala larang daripadanya. Maka apabila kita tinggal pantang benda yang diharam atas jalan ikhlas kerana Allah, maka dapat pahala juga. Sebab masuk dalam taat kepada Allah. Begitu juga perkara yang makruh. Kalau kita tinggal, kita pantang kerana Allah, maka dapat juga pahala. Jadi pendek katanya semuanya daripada empat perkara itu ada jalan kita nak dapat pahala. Semuanya daripada hukum empat hukum itu. Dan perkara yang dibiarkan itu iaitu harus pada syarak. Dan perkara yang dibiarkan itu disuruhlah kepada kita. Nak buatlah. Kalau tak nak buat pun ikutlah. Kalau nak buatlah. Kalau tak nak buat, tinggallah. Maknanya kalau sebab ia tidak ada larang, ia tidak ada suruh. Ia tidak ada tutup, tidak ada tegah. Tak ada disuruh, lalu itu sebab itu tak ada pahala kerana buat. Tidak ada larang, sebab tu tidak ada pahala kerana tinggal. Tidak disuruh. Tidak suruh. Apabila tidak suruh, tidak ada pahala kerana buat. Tidak dilarang, maka tidak ada pahala kerana tinggal. Tidak disuruh sebab tu tidak ada dosa kerana tak buat. Tidak dilarang sebab tu tidak ada dosa kerana membuat. Sebab tu semuanya, jadi maknanya kalau buat tak ada pahala, tak ada dosa. Kalau tinggal pun tak ada pahala, tak ada dosa. Sebab dia tidak ada suruhan, tidak ada larangan pada diri perkara yang harus. Iaitu perkara yang tiada berdosa dengan membuatnya. Tiada berdosa dengan membuatnya, dengan sebab mengerjakannya, dengan sebab membuatkan dia. Kenapa tak berdosa kalau kita buat? Sebab tak dilarang. Sebab apa tidak berdosa kerana buat? Sebab tidak ditegah. Sebab tidak dilarang. Dan tiada dengan meninggalkannya. Dan tiada berdosa dengan meninggalkannya.
tiada berdosa dengan meninggal, dengan sebab meninggalkannya. Kalau tinggal tak berdosa. Kalau tinggal tak berdosa. Sebab ia tak. Dengan sebab apa? Kalau tinggal tak berdosa. Sebab tak disuruh. Tadi dia katanya apa? Tiada berdosa dengan sebab membuat. Tiada berdosa sebab membuat. Kalau berdosa dengan sebab buat berdosa, apa dia? Benda haram gitu kan. Maka sini tidak berdosa dengan membuat, dengan sebab membuat. Dengan sebab dia bukan perkara yang dilarang sebagai larang haram. Sebab tidak dilarang. Dan tiada dengan meninggal. Jadi tiada berdosa dengan sebab meninggal. Sebab tak disuruh. Dan tiada pahala padanya. Dan tiada pahala padanya. Pada apa? Pada membuat dan dan tiada pahala padanya pada membuatnya dan meninggalnya. Dan tiada pahala pada membuatnya, tiada pahala pada meninggalnya. Kalau buat, tak ada pahala. Sebab ia tak disuruh. Kalau tinggal, tak ada pahala. Sebab tidak dilarang. Ya kalau buat, boleh pahala, benda wajib, benda suruh. Kalau buat, kalau dosa sebab buat, itu benda dilarang. Tak malu. Jadi maknanya, perkara yang harus, ia tidak ada suruhan, tidak ada, tidak ada suruhan, tidak ada larangan. Sebab itu tak ada dosa pahala pada buat dan pada tinggal. Jadi, maka ia katanya, maka nyatalah bahawa hukum syarak itu 5 bagai. Maka nyatalah daripada huraian tadi bahawa hukum syarak itu 5 bagai. Hukum syarak itu ada 5 bagai. Dan dinamakan dia akan hukum syarak yang 5 bagai itu, dan dinamakan dia dipanggilkan dia kan hukum syarak yang 5 bagai itu sekaliannya semuanya panggil apa? Nama hukum taklif, hukum taklifiyah. Panggil hukum taklifiyah. Hukum taklif. Jangan hukum syarak, lain sikit. Hukum taklif itu lain. Hukum syarak yang masuk perkara yang jadi sebab, jadi syarat. Contohnya, dia perkara yang jadi syarat, jadi rukun. Itu panggil hukum wad'iyah. Hukum syarak juga, tapi hukum wad'iyah. Menutup aurat, menghadap kiblat, mengambil wudu untuk nak mengesahkan sembahyang. Itu hukum wad'iyah. Adapun di sini itu 5 perkara itu panggil hukum taklifiyah. Taklif mana memberat. Mana hukum yang ada memberat. Jadi wajib ada memberati pada membuat. Sunat pun ada memberati juga pada membuat. Tetapi tidak begitu berat saja. Perkara yang haram ada memberati pada meninggal. Makruh ada memberati juga pada meninggal. Tapi tidak begitu sangat. Jadi pada katanya wajib, sunat, haram, makruh ada memberati, ada paksaan, itu taklif. Adapun perkara yang harus ada atau tidak keberatan pada benda yang harus, tidak ada. Sebab itu ia kata perkara yang dibiar, dibebas. Tak disuruh, tak dilarang. Apabila tak disuruh, apabila tak dilarang, tentu tidak ada taklif, tidak ada keberatan. Ya sebenarnya lima perkara tadi itu wajib, sunat, haram, makruh. Kalau kita kira yang ada taklif senotinya sebenarnya ialah 4. Wajib, sunat, haram, makruh. Apa saja yang ada keberatan. Adapun yang harus tidak ada taklif, tidak ada keberatan. Tetapi dipanggil.
masuk dalam benda yang taklif, kalau bahasa istilah panggil taglib. Kalau katanya taglib, maknanya ambil masuk, nak bagi cukup. Sebab dia perkara yang haruskan itu ia tak masuk dalam mana-mana, tak masuk dalam tegahan, tak masuk di dalam larangan. Jadi luar. Maka kalau kita bilang tu kena bilang juga sekali dengan dia juga. Jadi 5 perkara. Tetapi 4 daripada 5 tu ada taklif, harus satu tak ada taklif. Tak ada keberatan. Tapi kita bilang masuk dalam hukum taklif juga atas jalan taklif memenangkan yang banyak. 4 ada keberatan, 1 tidak ada keberatan. Kalau itu 5 itu dipanggil kata taklif itu semua. Walaupun taklif tidak ada pada yang harus. Gitulah. Dibicara akan hukum taklifiyah sekaliannya pada ilmu usul fiqh. Tepat bahasan asalnya dalam ilmu usul fiqh. Tetapi di sini itu apa dia ambil kesempatan saja. Tetapi setengah-setengah daripada yang wajib itu dibicara daripadanya di sini. Sebab itulah ada sebut juga. Kerana tetapi setengah-setengah daripada perkara yang wajib, setengah daripada perkara yang hukum dia wajib pada syarak, setengah-setengah pada perkara yang hukum dia wajib pada syarak seperti mengenal Allah, beriktikad tentang Allah ada sedia kekal hingga akhirnya, semuanya wajib pada syarak beriktikad itu. Dibicara daripada setengah tadi itu di sini di dalam kitab Usuluddin, kitab Tauhid. Dibicara kerana menyatakan hukum ini ilmu. Dibicara untuk nak menyatakan hukum ilmu ini. Apa hukum kita belajar ilmu Tauhid, ilmu Usuluddin? Apa hukum kita beriktikad kata Allah ada? I'tikad Allah ada itu wajib, i'tikad kata Allah tidak ada itu haram, mengkufurkan. Haram serta mengkufurkan. I'tikad kata Allah Ta'ala itu menyerupai dengan makhluk, itu haram. Sebab wajib i'tikad Allah Ta'ala tidak menyerupaikan dengan makhluk. Jadi dengan sebab kebanyakan daripada bahasan dalam kitab dalam ilmu ini termasuk dalam perkara yang wajib, setengahnya termasuk dalam perkara yang diharam. Ada setengahnya diharam seperti haram beriktikad Tuhan tak kuasa, Tuhan lemah. Wajib mana? Wajib i'tikad Tuhan kuasa hingga ada larangan lagi. Dengan sebab itu ada bahasan hukum syarak juga, lalu itu disebutkan dalam kitab ini juga akan hukum-hukum syarak sebagai kita kenal sekitar lalu. Tetapi setengah daripada yang wajib itu dibicara daripadanya di sini kerana dibicara dibahaskan kerana menyatakan hukum ilmu ini pada syarak dia. Hukum kita belajar ilmu ini pada syarak apa dia? Tujuannya gitulah. Dan perkara yang wajib itu amat banyak. Dibicarakan dia pada ilmu syarak. Kita untuk pagi ini kita sakat dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung pada kata dan perkara yang wajib itu amat banyak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala. اللهم إنا نستغفرك Terima kasih, Baba. Sama-sama ni. Terima kasih, Baba. Sama-sama. Terima kasih, Baba. Sama-sama. Syukur.
Terima kasih, Assalamualaikum. Baba. Terima kasih, Baba, daripada Khairuddin, Zainura. Ya, sama aja. Alhamdulillah, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.